hadirat sekalian, di antara isi kandungan Al-Quran ada menyebut pemimpin atau umara dan orang alim iaitu ulama. Jika kita melihat sejarah pemerintahan kerajaan Islam terdahulu, maka kita dapati dua golongan, iaitu umara dan ulama, sering digambarkan sebagai mereka yang saling berkait antara satu sama lain dalam mewujudkan negeri yang makmur. Perkataan umara diambil daripada perkataan amir, iaitu pemerintah, manakala perkataan ulama pula diambil dari perkataan alim, iaitu orang yang mempunyai ilmu tentang sesuatu. Pemerintah yang memerintah berdasarkan kepada nasihat orang yang berilmu pasti akan membuka keberkatan dalam sesuatu pemerintahan. Ini menunjukkan sangat pentingnya keberadaan ulama dalam kelompok umat Islam bagi menasihati pemimpin agar sentiasa melakukan perkara yang benar walau pada peringkat manapun kedudukan mereka. Ulama berperanan untuk menyatukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana dan berhikmah. Begitu juga dengan golongan umara atau pemerintah. Mereka tidak hanya memerintah kelompok yang menerima atau menyokong mereka sahaja. Bahkan sesiapa jua yang berada dalam lingkungan penguasaannya mesti ditadbir urus dengan cara paling berhikmah, sekalipun mereka bukanlah dari kalangan yang menyokongnya. Ini kerana kerajaan adalah pemerintah untuk semua. Inilah prinsip keadilan dalam Islam, iaitu apabila sesuatu diletakkan pada tempatnya. Keadilan bukan hanya melibatkan mereka yang bersama dengan pemerintah, bahkan pada pihak pembangkang juga perlu ditegakkan keadilan. Kerana itu ingin saya memberi pesanan pada semua pemerintah, tidak kira pada peringkat mana pun pemerintahan kita, maka laksanakanlah keadilan kepada penyokong kita atau yang tidak menyokong kita. Saya mengingatkan perkara ini kerana ianya pernah dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, setiap kita adalah pemimpin dan setiap daripada kita bertanggungjawab terhadap siapa yang dipimpinnya. Oleh yang demikian, segala hak dan pemberian hendaklah diberi pada mereka yang selayaknya, sekalipun mereka bukan dari kelompok yang bersama pemerintah, kerana mereka juga adalah rakyat yang mempunyai hak sebagaimana kelompok yang menyokong pemerintah. Sama juga seperti dalam isu pemberian peruntukan kepada pihak pembangkang. Pihak kerajaan wajar memberikan peruntukan kepada pihak pembangkang untuk disalurkan kepada rakyat. Dalam konteks kita sekarang, keberadaan pembangkang pula sepatutnya menjadi semak dan imbang, check and balance, dan bukannya setiap masa berfungsi untuk membangkang. Dalam keadaan tertentu, pembangkang perlu berlapang dada menerima kebenaran dan kebaikan yang dibawa oleh pihak kerajaan, bersatu padu pada perkara kebenaran dan tegurlah pada perkara yang tidak benar. Kerana hakikatnya setiap kerajaan memerlukan pembangkang dan setiap pembangkang pula perlulah bekerjasama dengan kerajaan.
konteks ini bukan tuju kepada kerajaan negeri Pahang, ia secara umum. Namun sehubungan dengan ini saya ambil kesempatan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang sudah pun melunaskan sedikit sebanyak dengan memberi peruntukan dari masa ke semasa pada pihak pembangkang. Dan saya harap juga Yang Amat Berhormat akan terus meningkatkan peruntukan untuk setiap ahli Dewan Undangan Negeri dan pembangkang juga sekadar mana yang mampu berdasar kepada kemampuan kerajaan negeri. Wallahualam. InsyaAllah. InsyaAllah dia kata.